Assalamualaikum. Hai murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu kita lakukan bersama-sama. Baiklah, jom kita lihat standard kandungan bagi tajuk hari ini. Bagi standard kandungan pada hari ini adalah membaca, memahami dan menakul bahan multimedia. Manakala bagi standard pembelajaran pula adalah 2.2.1 membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran. Dan seterusnya, bagi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid perlu capai yang pertama, membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran dengan betul. Dan yang kedua, melengkapkan peta pokok berdasarkan maklumat daripada bahan grafik dengan betul. Seterusnya, kita lihat muka surat 8 dan 9 dalam buku teks. Murid-murid sudah bersedia? Kalau sudah, mari kita baca petikan ini bersama-sama. Tajuk petikan ini adalah kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jit Weng dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Baiklah, daripada petikan yang kita baca ini, apakah maklumat yang murid-murid peroleh? Yang pertama, mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat prihatin di Malaysia. Yang kedua, diminta membentangkan maklumat yang diperoleh. Dan yang ketiga, mereka berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan. Baiklah, mari kita lihat maklumat yang telah dikumpul oleh Rajiv, Cik Wen dan Jimmy. Yang pertama adalah rumah terbuka. Mari kita baca maklumat yang telah dikumpulkan oleh mereka bersama-sama. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung-mengunjungi juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah, daripada aktiviti amalan rumah terbuka biasanya diadakan pada Hari Raya ataupun Tahun Baru Cina dan juga di Bali. Masyarakat kita akan saling kunjung-mengunjungi dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah, kita lihat petikan yang seterusnya, iaitu usung rumah. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama, kemudian mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi amalan mengusung rumah ini adalah budaya masyarakat tradisional negara kita. Mereka bersama-sama mencari buluh di hutan, kemudian mengikat buluh-buluh di bawah bahagian rumah. Setelah itu, mereka mengusung ataupun mengangkat rumah itu dan memindahkan ke lokasi tapak rumah yang baharu. Kemudian, selesai mengusung rumah, mereka akan dijamu dengan makanan oleh tuan rumah. Baiklah, kita lihat petikan yang seterusnya.
Amalan yang seterusnya adalah gunting rambut percuma. Mari kita baca petikan ini. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua rumah dan masyarakat setempat di Kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baiklah, dalam petikan ini, perkhidmatan gunting secara percuma ini diberi kepada masyarakat setempat yang mana dapat membantu meringankan beban keluarga ataupun ibu bapa. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, ini adalah sangat membantu untuk mereka. Dan di sini kita boleh lihat masyarakat kita sangat mengambil berat tentang kebajikan masyarakat. Seterusnya, petikan yang terakhir adalah gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termaksudlah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Kalau kita lihat, gerobok rezeki ini sangat membantu golongan miskin ataupun golongan yang tidak berkemampuan. Sebagai contoh, di sekolah kita juga terdapat gerobok rezeki untuk keluarga yang tidak berkemampuan. Dalam petikan ini pula, gerobok rezeki diletakkan di luar masjid atau surau supaya golongan miskin mudah untuk mengambil barangan keperluan mereka. Apa yang disediakan dalam gerobok rezeki ini? Biasanya orang lain atau masyarakat setempat akan menyumbangkan keperluan harian makanan. Contohnya seperti beras, tepung, minyak masak. Bahan-bahan ini adalah keperluan harian dan dapat meringankan beban masyarakat. Dan ini menunjukkan masyarakat kita sememangnya sangat prihatin. Seterusnya, apa aktiviti yang murid-murid perlu lakukan? Dalam muka surat 9, murid-murid perlu melengkapkan peta pokok. Peta pokok mengenai faedah amalan masyarakat prihatin. Jadi, kita perlu lihat semula petikan yang telah kita baca dan gariskan petikan yang terdapat faedah amalan masyarakat prihatin. Baiklah, mari kita lihat satu persatu semula. Jadi, dalam petikan rumah terbuka, kita boleh lihat faedah amalan masyarakat prihatin. Yang pertama adalah dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Jadi, murid-murid boleh masukkan ayat ini dalam peta pokok di bawah rumah terbuka. Berkenalan dan beramah mesra. Dan yang kedua, mengeratkan silaturahim. Bagi petikan usung rumah pula, faedah amalan masyarakat prihatin adalah masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga dan juga mencari buluh di hutan bersama-sama. Maksudnya mereka menunjukkan sikap bekerjasama. Jadi, murid-murid masukkan dalam peta pokok di bawah usung rumah. Memupuk semangat prihatin sesama jiran dan juga yang kedua, mewujudkan sikap bekerja sama. Bagi petikan gunting rambut percuma pula, kita dapat lihat di sini amalan faedah. Yang pertama adalah membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah dan yang kedua adalah mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Jadi, kedua maklumat ini murid-murid perlu masukkan dalam peta pokok di bawah gunting rambut. Yang pertama,
membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Dan yang kedua adalah memupuk sikap mengambil berat kebajikan orang lain. Bagi petikan yang terakhir iaitu gerobak rezeki, faedah yang kita dapat adalah memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Jadi, di bawah gerobak rezeki dalam peta pokok, kita perlu tulis membantu golongan miskin yang memerlukan barangan keperluan makanan. Jadi, cikgu harap murid-murid dah dapat sesuatu dalam pelajaran kita hari ini, dan untuk peta pokok ini murid-murid perlu salin dalam buku tulis, kemudian hantar kepada cikgu. Jadi, ini sajalah perkongsian cikgu pada hari ini. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum. Bye.